Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia, salam mekar di hati. Hari ini Alhamdulillah saya secara live daripada channel Melewah IPG Kampus Raja Melewah. Alhamdulillah saya sekali lagi bersama, ini pasangan baru saya lah, ya, bos saya sendiri ya. Pengarah IPG Kampus Raja Melewah, Dr. Mazlan bin Aris. Saya berjaya pujuk dia ya, dua kali dalam minggu ini. Tapi tajuk pada petang ini sebenarnya special request juga daripada guru-guru di luar sana yang sedang berjuang ya, belajar di peringkat pasca siswazah. Namun begitu, petang ini insyaAllah kita akan ngajak ya semua guru-guru di luar sana, walaupun you belum lagi terjun dalam dunia menuntut ilmu dalam peringkat pasca siswazah ni, juga kita mengalu-alukan those guru-guru di luar sana yang ingin ya ataupun yang ada perancangan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat pasca siswazah. InsyaAllah sebelum kita bermula, saya nak alu-alukan semua yang join pada petang ini. Hello, Assalamualaikum. Mariam, Suhaimi, Rohana. Tolong beritahu anda dari mana, dan sekiranya anda ada persoalan sila tuliskan di bahagian komen. Dan jangan lupa tolong subscribe, like dan share channel Melewah IPG Kampus Raja Melewah, insyaAllah. Okay, alright, mungkin pada minggu yang lepas saya baru saja bersama Dr. Mazlan ya, pakar stres kita di Raja Melewah. Kita ada dia panggil Stress Management Center, SMC. Kita dah bercakap tentang stres ya. Hari ini rupanya rentetan daripada itu, ramai rupanya yang stres ni, orang yang sedang sambung belajar ni. InsyaAllah hari ini semua lepas ni saya harap semua akan bersemangat lah kan, akan semangat bersemangat tinggi untuk meneruskan perjuangan. Okey, bersama saya Dr. Mazlan bin Aris. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Zailah. Kita jumpa sekali lagi di Alhamdulillah. Okey, cantik pejabat tu ya. Wah. Alright, sebenarnya Dr. Mazlan sekarang sedang berada di studio Melewah ya. Kami di IPG Kampus Raja Melewah ada studio antara yang tempat yang paling ramai yang nak pergi ya, nak buat rakaman dan sebagainya. Kami pensyarah ada kelebihan sikit di situlah, sebab kami sejak PKP yang satu dahulu telah mengusahakan di studio Melewah satu inovasi lah dekat IPG Kampus Raja Melewah. Okey, sebelum saya nak bermula, saya rasa kalau yang lepas kita hanya tahu Dr. Mazlan ni, saya sendiri pun lah ya, tahu Dr. Mazlan ni sebagai seorang pengarah kan. Hari ini saya berjaya congkir sedikit lah. Izinkan saya beri sedikit biodata, mudah-mudahan ini akan memberikan lagi semangat kepada beliau dan juga menjadi inspirasi insyaAllah kepada semua yang menonton pada petang ini. Okey, izinkan saya. Okey, Dr. Mazlan bin Aris, beliau telah berjaya ya menyiapkan tesis PhD-nya dalam tempoh tak sampai 3 tahun pun. Maknanya graduate on time. 2 tahun 8 bulan sahaja ya. Dan untuk makluman, beliau juga adalah penerima anugerah Best Student Award PhD tahun 2011. Wah, tahniah Dr. Mazlan. Okay. Dan katanya masih ada 4 copyright bersama UTM dan banyak memenangi anugerah akademik, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Tu dia ya. Dr. Mazlan juga kerap menjadi keynote speaker di peringkat kebangsaan dan international. Dan Dr. Mazlan juga di samping seorang pengurus ya, di segi pengarah IPG Kampus Raja Melewah, tapi dari segi akademik beliau menjadi supervisor masih sekarang menjadi supervisor untuk student di peringkat PhD sehingga sekarang ya. Kepakaran beliau sebenarnya ialah pakar keabsahan instrumen dan modul. Saya dah beberapa kali mengikuti siri, saya pun dah dapat beritahu Dr. Mazlan lepas ni saya nak pujuk dia untuk siri Dr. Zailah live untuk modul development kan, macam mana nak mengesahkan modul dan instrumen. Itu selepas inilah. Okey, hari ini kita nak terus kepada bicara profesional pasca siswazah. Ialah program ini sebenarnya anjuran Prospen IPG Kampus Raja Melewah ya. Alhamdulillah. Okey, are you ready Dr. Mazlan? Okay, ready. Ramai ni ada
Dah ramai saya tengok ya. Alhamdulillah. Jangan lupa tolong share dan like, tolong subscribe channel Melewah, IPG Kampus Raja Melewah. Okay, let us begin. Kita tak nak membuang masa lagi. Untuk soalan pertama saya ingin membacakan satu hadis daripada Abu Hurairah. Katanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Itu dia kata-kata semangat kita pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini, pada petang ini mendapat keberkatan dan diridai Allah, dan Allah terima sebagai ibadah kita. Kita memudahkan ini semua membantu kita dalam perjalanan kita ke syurga, insya-Allah. Okey? Satu menantu ilmu ni dan satu perkara yang sangat mulia. Alright. Okey, kepada pelajar-pelajar pasca siswaza di luar sana, okey, Dr. Mazlan, saya nak mulakan sebenarnya bersama kita terdapat guru-guru dan juga pensyarah-pensyarah yang sedang belajar ya, ataupun yang baru nak memulakan langkah dalam bidang pasca siswaza, pengajian peringkat pasca siswaza. So, kalau boleh Dr. Mazlan untuk peringkat awal ni boleh share apa sebenarnya persediaan yang perlu ada. How do they need to prepare themselves? Maybe you can start by sharing your own experience. How do you prepare yourself to embark on this PhD journey? Silakan Dr. Mazlan. Okey, terima kasih Dr. Zailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam mekar di hati. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama lah live daripada channel Melewah. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zailah yang sudi bersama-sama saya. Terima kasih juga kepada tim channel Melewah, Dr. Manan, Cik Zamzam dan Rizal, dan juga semua pihak yang terlibat lah. Kita bersiaran langsung sekarang daripada studio channel Melewah. Okey, Alhamdulillah kita akan mulakan dengan sesuatu yang taklah terlalu formal, okey, supaya kita dapat selesa dalam kita berkongsi ilmu antara satu sama lain. Okey, untuk petang ni bagi memulakan perbincangan kita, perkongsian ilmu kita, saya tanya Dr. Zailah dulu. Dia sebabnya dia selalu tanya saya. Hari ni saya tanya dia dulu. Okey, apa perasaan? Susah sangat. InsyaAllah mudah aja. Apa perasaan Dr. Zailah bila tamat aja PhD? Oi, tak boleh nak cakap lah kan. Kira orang kata kalau saya perempuan pun maknanya keluar air mata jantan tu lah kan. Menitis lah air mata ya. Memang saya, because kita dah menetapkan matlamat tu kan, bila kita dapat capai tu memang tak boleh nak gambarkan lah. Hanya Allah sajalah yang tahu. Ya. Terima kasih Dr. Zailah. Tapi okey. Tapi ya? Ada tapi dia ke apa? Tak ada? Tak ada tapi. Tak ada tapi. Okey, terima kasih. Dr. Mazlan, sebab saya memang tertunggu-tunggu nak title doktor tu. Dia punca dia macam ni. Masa saya kerja di JPN, saya banyak bagi buat program, buat talk kan. Kita masa tu ialah cikgu muda DG3 kan. Saya banyak bagi buat program untuk pengetua dan so on, dan mereka tu DG2 ketika itulah, dan saya rasa self esteem sangat rendah kan, macam people don't who is this Puan Zailah kan, who is this person. Saya duk simpan dalam hati, satu hari nanti walaupun saya tak ada pangkat takbiran, at least saya ada doktor that I can self to boost my self esteem, supaya saya lebih bersemangat lah bila saya conduct workshop dan sebagainya. Itu satu yang saya seronok sangat bila saya dapat doktor lah. Alright. So itulah nilai keilmuan lah yang boleh memberi keyakinan kepada Dr. Zailah sehingga tahap sekarang lah, dan dia dah pergi jauh dah ni sekarang ni. Alright, terutama dalam proses penyampaian pelbagai paradigma keilmuan lah. Okey, bila sebut saja sambung belajar ni, sebenarnya ramai orang nak sambung belajar sebenarnya. Niat nak sambung belajar, okey. Dan ramai juga orang yang telah berjaya dengan niat suci. Dan ramai juga yang kecundang tengah jalan ada juga. Tapi harap bila dengar perbincangan kita pada petang ini, dia boleh menimbulkan sesuatu yang memberi motivasi
Siapa yang dah tersekat di tengah jalan boleh sambung terus. Siapa yang dah bersedia dah boleh untuk fikir-fikirkan untuk membuat PhD ataupun master, dan sesiapa yang tengah buat boleh terus laju lah. Tapi depend pada kita lah. Masa belajar ni kita nak naik kereta BMW ke, ataupun mungkin kita nak naik basikal. Setengah orang dia naik basikal tapi sampai lambat lah. Setengah orang dia naik superbike, laju sikit. Tapi kalau tak accident okey lah. Accident terberhenti lah tengah jalan. Kalau tak accident sampai lah terlambat dia. Ada naik supercar. So sebab tu dalam belajar ni ada orang boleh habiskan 3 tahun, ada 4 tahun, ada maksimum sampai 8, 9 tahun. Tapi dia sampai juga matlamat dia. So berbagai rintangan berbeza antara satu sama lain. Satu mukadimah yang saya nak bawa dekat sini, saya nak bawa tentang manusia dulu. Sebelum kita nak belajar ni, kita kena faham tentang diri kita, kita kena faham tentang manusia. Kalau kita baca buku-buku psikologi kan tentang manusia ini, kalau kita lihat pandangan Gestalt sendiri bahawa untuk mengenyapi kecemalangan hidup ni, dia mesti mempunyai Gestalt yang sepadu, iaitu behavior dia, kognitif dia dan juga emosi dia. Ketiga-tiga elemen ni kalau dia sepadu, baru dia boleh menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, kalau emosi dia tak stabil, dia akan mengganggu dia punya behavior. Kalau kognitif dia tak stabil, dia akan mengganggu emosi dia. Jadi persediaan awal, okey, bagi yang nak belajar, dah belajar tu kita repair sikit, kita tengok diri kita. Okey, behavior kita okey ke, kognitif kita okey ke, emosi kita okey ke. Kalau ketiga-tiga dapat disepadukan, baru kita akan dapat belajar dengan tenang. Itu satu pandangan. Dan Albert Ellis tambah satu elemen adalah spiritual. Walaupun orang barat, tetapi dia melihat spiritual itu besar. Jadi Ellis beritahu kalau nak cemerlang juga bagi manusia ini, kita fokus dalam belajar, kognitif dia mesti okey, behavior okey, emosi okey, spiritual okey. Jadi ada 4 elemen, dia bersepadu, baru individu itu menjadi insan yang mudah untuk bekerja ataupun mudah untuk belajar menuju ke kecemerlangan. Kita lihat pula, minta maaf lah, petang ni sedikit formal sikit aja. Mula-mula ni saya pergi dekat teori-teori dulu, supaya orang faham tentang manusia. Kadang-kadang bila kita tak faham diri kita sambung belajar, tiba tengah kita start. Oh, rupanya ada masalah emosi yang menyebabkan proses kita menyambung pelajaran tu terberhenti. Kalau kita dengar Al-Farabi pula. Al-Farabi ada fikiran bahawa manusia ini bagi meningkatkan fakulti darjat manusia ini perlu menuju ke arah kesempurnaan diri. Okay, jadi usaha itu sangat penting ikut Al-Farabi, usaha yang berterusan untuk dia bukan menjadi sempurna tetapi menuju kesempurnaan diri. Kalau ada niat begitu, baru kita boleh belajar. Alright? Sebab nak siapkan tesis tu 5 bab ataupun 6 bab, dia mesti ada pemikiran untuk menuju ke sempurnaan. Tapi dia tak sempurna, tapi usaha kesempurnaan tu mesti ada. Itu dia kena latih dalam diri lah. Itu kalau kita lihat pandangan Al-Farabi. Dan orang yang berjaya, orang yang boleh mengawal semua nafsu dia. Okey, itu Al-Ghazali punya pandangan. Jadi nak belajar ni kita kena kawal nafsu lah. Maknanya kalau siapa yang buat part time, okey, dia terpaksa kawal nafsu dia untuk mungkin habiskan duit untuk sesuatu yang keseronokan dan sebagainya, tetapi dia perlu kongsi dengan yuran-yuran pembelajaran. So dia kena bagi-bagilah. Dia tak 100% kepada keseronokan saja. Tapi keseronokan tu perlu. Tapi dia punya portion dia supaya balance antara kos untuk dia belajar dengan keperluan fisiologi dia untuk menuju keseronokan dalam diri. Kemudian kalau kita lihat satu lagi, last ada punya teori dia. Kerana banyak-banyak teori, takutkan kelas teori pula jadinya. Okay? Jadi yang last sekali kita tengok segment 5. Orang yang boleh cemerlang dan belajar, sebenarnya orang boleh ego dalam diri dia, boleh mengawal supaya membentuk keadaan super ego. Super ego ni maknanya keadaan yang bermoral. Okay? Kalau id yang mengawal diri dia, maka dia akan menjadi orang yang susah untuk belajar. Sebab dalam diri dia tidak ada balance. Balance tu adalah sesuatu yang cukup besar. Jadi kesimpulan dia, orang yang nak belajar ni, dia boleh cermin tengok diri dia,
Okey, dia nilai diri dia ataupun dia boleh tanya kawan dia stabil tak? Gestalt dia stabil tak? Keempat-empat bahagian dalam diri dia ni stabil tak? Kalau dia stabil, insya-Allah dia boleh meneruskan proses pembelajaran dengan mudah. Tapi kalau tak stabil, boleh juga teruskan, tetapi dia perlu menempuhi sedikit rintangan. Tapi yang paling penting Dr. Zaila, apa-apa nak buat ni, hidup ni sebenarnya belajar ni, niat kita lah. Okey, niat kita. Kalau niat kita belajar nak naik pangkat, oh susah lah. Kalau niat kita belajar nak dapat gaji besar, saya rasa susah lah. Sebab kalau niat kita tu, niat mula-mula tu macam dah, duniawi sangat tu. So mungkin itu menyebabkan kita akan kecewa. Okey, kita akan kecewa. Jadi niat simple je. Kalau orang Islam, niat kerana Allah. Alright? Kalau yang agama, ikut agama masing-masing lah kan. So itu letak dulu. Sebab pada saya lah yang saya alhamdulillah Allah Taala bagi rahmat boleh siap ikut masa yang ditetapkan. So mula-mula tu memang niat belajar lah. Sebab kalau kita tak letak niat kerana Allah, kita akan kecewa. Sebab apa? Nanti apa yang kita kejar kita tak dapat. Itu yang paling penting. Jadi untuk cikgu-cikgu ke rakan-rakan kita mulai hari ini, kalau dah terlupa niat tu, pasanglah niat. Secara total, secara holistik, belajar kerana Allah. Yang kedua, itu spiritual aspect. Yang kedua, kalau nak belajar ni, kognitif kita atau pemikiran kita ni dia boleh, kita kena latih otak kita berfikir dalam pelbagai keadaan. Okey, kalau kita cepat stres, berat tu. Okey, jadi kita kena jadi orang yang tenang. Okey, dalam apa keadaan pun relax dulu, kita fikir dulu. Jadi hari ini berlatih diri untuk sentiasa berfikir. Nak buat apa-apa, fikir dulu. Jangan terus, ni terus tak boleh. Jadi orang dalam belajar ni, kita banyak, nanti tuan-tuan yang sama belajar, banyak benda-benda yang tak boleh buat keputusan secara cepat. Dia kena berfikir, cari bukti sana, cari bukti sini, baru boleh buat keputusan. Jadi siapa yang nak belajar, persediaan yang kedua ni, pemikiran dia, latih otak kita supaya boleh berfikir dalam pelbagai keadaan. Saya masa belajar dulu, saya kongsi sikit lah. Supaya petang ni dia tak adalah nampak hormon sangat kan. Masa saya belajar dulu, kadang-kadang saya ni jenis belajar bukan waktu malam. Saya orang yang tak belajar waktu malam lah. Kalau nak tengok saya belajar waktu malam, memang tak nampak lah sebenarnya. Dah gelap kan, tu tak nampak lah saya belajar. Saya orang yang belajar waktu subuh. Saya orang yang belajar waktu pagi. Jadi malam tu, saya malam untuk tidur. Jadi pukul 11 saya dah selamat lah. Siapa cakap nak ajak saya stay up sampai pukul 2-3 pagi tu malang lah. Sebab saya orang yang study waktu subuh. Saya tak minat nak study belah malam ni. Malam ni untuk kita rehat. Kadang-kadang bila kita duduk makan pun, kadang kita terfikir. Okey, duduk terfikir kita punya apa yang kita buat. Tapi kita makan. Okey, jadi otak kita ni sentiasa dilatih untuk sentiasa berfikir. Tu kadang-kadang duduk tengah makan, terberhenti sekejap. Rupanya dah dapat jawapan ni. Kalau masa buat PhD dah dapat jawapan, kena tulislah sikit kat kertas. Sebab ilham tu dia datang apa? Kadang-kadang dia datang sekali lalu je. Okey, datang sekali lalu hilang. Jadi sementara dia tiba kat tengah tu, kita ambil kertas, kita tulis dululah. Nanti tuan-tuan yang sama belajar, banyak yang benda-benda yang kita tak dapat selesaikan, dia muncul. Bukan di waktu kita menghadap buku, tetapi di waktu kita duduk, tengok TV. Tetapi saya naikkan otak kita dilatih. Sentiasa berfikir tentang apa yang kita buatlah, terutamanya yang berkaitan dengan tesis yang kita buat. Yang seterusnya, jadi yang kedua. Yang ketiga, emosi lah. Okey, latih diri tahap tinggi punya. Emosi ni kawal emosi tahap tinggi. Siapa yang belajar nanti, dia akan berdepan dengan ragam manusia. Ragam manusia kena faham bahawa manusia ni unik. Dan kita kena empati dengan orang lain. Maknanya kita jangan anggap diri kita ni, orang lain tu macam kita. Tak boleh. Itu yang ramai gagal. Sebab dia tak faham orang lain. Yang kita perlu faham, supervisor kita. Supervisor kita kena faham. Kita kena study style supervisor kita. Dan ada isu-isu kena sabar. Kena faham bahawa kita masa belajar ni, supervisor kita tu durian. Kita ni mentimun. Jadi kalau mentimun tu berlakonlah sebagai mentimun. Okey, supaya
tak terluka mana sini. Alright. So emosi kena jaga. Okey, kadang marah dengan supervisor, senyum aja. Okey, sebab kita student walaupun kita dah tua. Alright. Ada juga setengahnya supervisor lebih muda daripada student. Kalau siapa yang belajar dalam usia yang dah lanjut. Jadi supervisor marah, kita senyum je lah. Itu melatih diri sabar. Sebab masa perbincangan, status sekarang, kita adalah pelajar. Walaupun kita dah berumur. Dia walaupun muda, dia adalah supervisor. So, kita kena belajar untuk bersabar. Okay? Kemudian dengan examiner nanti, kita kena sabar. Dengan sampel kajian nanti yang macam-macam tu, kita kena sabar. Kita nak minta sampel data daripada dia, kena sabarlah. Walaupun mungkin masa saya buat penyelidikan tu saya pengarah, tapi saya pun sabar juga. Okey, sebab apa? Sebab saya nak daripada dia. Alright, dan saya latih diri saya supaya bersabar. Jadi dalam apa keadaan pun saya akan bersabar lah. Okey. So, dan juga pada pengurusan lah nanti ada pejabat universiti apa semua nak mohon untuk buat apa ni? Viva, defend dan sebagainya. So, itu semua memerlukan kesabaran dan ketenangan dalam emosi kita. Dan yang terakhir sekali, macam kita jumpa hari tu, cerita pasal stres kan. Yang paling penting sekali sebenarnya saya tetap pertahankan fizikal tu sangat penting. Okey, fizikal sangat penting. Kita pastikan cukup fit dan konsisten sihat. Sebab ramai rakan kita kecundang di tengah jalan sebab mengalami masalah kesihatan. Jadi masa kita belajar ni, persediaan utama tu adalah melengkapkan diri dengan kesihatan, terutamanya dalam fizikal kita supaya fit. Sebab kena faham, bila kita buat PhD, kita buat master, kita bukan duduk kat rumah aja. Kita akan pergi sana sini, jumpa supervisor, cari sampel, cari bahan dan sebagainya. Kalau dah sakit, itu semua akan menyebabkan proses pembelajaran kita akan tersekat. Banyak-banyak doa supaya dimudahkan dan diberi kesihatan. Dan dia benda yang utama sekali sebelum kita melangkah menjadi student walaupun dah berusia ke, muda ke, tapi persediaan fizikal sangat penting. Alright, Dr. Zaila, itu sedikit pandangan saya persediaan. Alright. Ya. Tadi kita dah diterangkan dengan teori-teori dan banyaklah tadi kan. Yang penting tadi yang saya yang tak lupa sebab sini ramai yang tolong tuliskan ni nota-nota tu. Thank you so much kepada viewers di luar sana yang dia boleh summary kan apa yang Dr. Mazlan cakap tu, semua dah tulis. Sabar, kena self management dan bagai-bagai lah yang ditulis kat sini. Betulkan niat kan, jaga emosi kata dia. Physical. Okay, thank you kepada semua yang join, welcome. Dan kepada siapa yang ada isu nak bertanya, nakkan pandangan, tolong share ataupun mungkin nak kongsi pandangan, sila sharekan dalam komen. InsyaAllah kita akan bawa nanti kita dalam perbincangan kita. Okay, next kita sekarang ni nak tanya pula dengan Dr. Mazlan. Ada di luar sana yang okey lah, dia dah buat persediaan ni dengan mentally-nya, dengan dah semangat dah ni kan. Masa nak mohon dah dapat, dah semangat. Tapi kebanyakan ada juga Dr. Mazlan yang kadang-kadang motivation dia tu tengah-tengah tu macam dah pudar sikit kan. Macam mana kita nak, kalau boleh tu, nak keep on sentiasa ada passion tu, ada kata orang putih kata the burning desire tu, sampai tu macam I tengok you kan, dalam tempoh tak sampai 3 years pun. Maknanya you punya momentum tu sentiasa up je. How do you do that? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zaila. Soalan yang baik lah bagi kita meningkatkan kita punya motivasi diri lah untuk petang-petang ni, bagi yang ada niat nak belajar dan semua belajar tadi. Saya mulakan jawapan dia dengan pesan ayah saya. Tuntutlah ilmu sejauh mana yang boleh. Simple aja ayat dia. Dia cakap, Lan, tuntutlah ilmu sejauh mana yang boleh, tak ada duit, abah bagi. So lagi kecil sampai besar, ayah saya kerja dia nak belajar, dia akan bagi je. Okey, dia akan bagi ruang. Okey, kata dia, bab duit, abah cari duit. Bab belajar, itu kerja engkau, kata dia. So, jadi sekarang ni, saya tetap amalkan sampai sekarang, sebab tu saya tetap belajar walaupun ada PhD, saya tetap belajar. Okey, sebab ilmu ni sangat besar, okey, sangat luas. So, langkah yang pertama kita kena fikirlah,
tuntut ilmu. Okey, tuntutlah ilmu sampai ke mana-mana yang kita pergi, sebanyak mungkin yang kita boleh. Sebab apa? Dengan ilmu ini kita boleh membentuk imej keilmuan. Perasan kan Dr. Zaila cakap awal-awal tadi kan, Dr. Zaila bila dapat PhD tu lahirnya confident. Lahir confident, kalau nak pergi bagi talk dekat orang pun dia lain macam sikit. Dr. Zaila. Okay, ada beza lah sikit kan. Okay. Itu sebenarnya bila dapat doktor dekat depan, dia memberi semangat untuk kita. Sebenarnya tuan-tuan, bila dapat doktor tu, bukan doktor tu yang kita lihat sebagai apa ni? Terlalu besar, tetapi proses dapat doktor tu. Macam kita belajar, sebenarnya kita dapat doktor, is okay lah dapat doktor, tetapi bagaimana kita menempuh proses belajar itu yang sangat penting. Bagaimana kita meningkatkan keilmuan itu sangat penting. Okey. Sebab saya perasan dulu supervisor saya, Dr. Faizah, saya sebutlah sebab supervisor saya baik dengan saya sampai sekarang. Anak saya kahwin pun dia datang. Okay. So sampai sekarang masih kontak lagi. Itu hubungan kita sangat bagus. Okay. Dan walaupun dah berpuluh tahun dah habis PhD, so masih kontak lagi. Sebab apa? Kita dapat bina satu imej keilmuan dalam diri kita apabila kita melalui proses. Kalau 3 tahun, 3 tahun, kena 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Proses itu yang sangat penting. Saya ingat supervisor saya bila saya hantar proposal, dia tengok, dia baca mula-mula, apa salah ayat ni pusing-pusing kata dia. Panjangnya ayat. Rupanya benda yang sama bila saya jadi supervisor. Okay, student saya hantar, mula-mula, titik dah sampai dekat satu perenggan muncul titik. Padahal akademik tak macam tu kan. Jadi bila saya baca tesis saya balik yang lama, rupanya saya punya keilmuan jauhnya berbanding, kita tak ada cakap istilah riak dan sebagainya lah, tapi kita melihat dalam diri kita, peningkatan dalam diri kita lah. Sama juga orang dapat PhD, jangan ada riak dapat PhD dan sebagainya lah, sebab tu PhD itu satu status saja yang kita telah melalui satu proses yang panjang. Okay, satu anugerah lah, sebab kita dah melalui satu proses keilmuan, peningkatan imej keilmuan yang panjang. Dan bila kita dapat PhD, kita dah boleh lihat sebagai diri kita. Kalau kita nak lihat diri kita, kata orang macam dia angkat diri. Kita cuba tengok orang lain melihat diri kita. Okey, orang lain melihat diri kita sebagai ahli akademik yang berjaya. Terasa semua orang bila dah melalui proses siap PhD dapat doktorat tu, dia rasa sangat bersyukur. Okey, bukan riak, dia sangat bersyukur dengan nikmat Tuhan beri daripada sudut keilmuan, pengiktirafan keilmuan. Itu kena cari. Kalau tak ada PhD bukan tak ada peningkatan keilmuan, ada, tapi itu pengiktirafan kepada proses yang kita telah lalui yang panjang dan penuh berliku lah. Siapa yang berliku lah. Siapa yang naik superbike tadi laju je, kuranglah liku, tapi angin je lah kuat sikit kan. Yang lain mungkin akan menempuh sesuatu yang lebih mencabar. Okey, kemudian seterusnya cikgu-cikgu, tuan-tuan, perempuan, dia sebenarnya dia jadi semangat untuk menjadi pakar bidang supaya boleh bantu orang lain. Macam saya, niat saya pastikan saya keluar PhD, saya nak jadi pakar stres. Itu siapa tengah belajar sekarang ni, saya nasihatkanlah. Nak belajar, dia nak jadi pakar apa. Jadi kalau di Raja Melewah ni, saya optimalkan potensi individu. Lepas ni di Raja Melewah, semua orang di Raja Melewah dia ada direktori kepakaran. Kalau dia ada doktorat lagi, saya nak dia sebenarnya pakar apa. Dan dia buktikan dia pakar dalam bidang dia. Okey, dengan penulisan jurnal, buku, kursus, keynote speaker dekat mana-mana, penyelidikan, pakar dalam bidang dia. Sebab kita ni bukan boleh pakar semua benda. Okey, peringkat PhD ni kita dah mula menjurus kepada pakar-pakar tertentu. Jadi pada saya lah, siapa yang tengah belajar tu lahirkan semangat nak jadi pakar apa. Kalau kita nak buat contoh depression, kita doktor depression seorang keluar tentang kemahiran insania. Okey, so dia pakar kemahiran insania. Kalau dia fizik, doktor fizik. Jadi orang tahu muka dia tu muka apa. Alright, kalau muka saya muka stres lah. Okay, so orang tahu dia pakar dalam bidang apa. Jadi masa saya buat tu, saya nak pastikan, okay, baru saya keluar dengan kepakaran yang sendiri. Baru kita semangat kan.
Besok kalau kita dah tak ada di dunia ini, orang tahu, oh, Dr. Mazlan ada tinggalkan buku stres. Dia memang banyak dalam bidang stres yang boleh bantu orang untuk mengurus stres. So dapatlah rahmat, okey, kita di dunia dan akhirat. Okey, kemudian seterusnya, kena belajar ni pun sebenarnya salah satu meletakkan KPI pada anak kita yang bagi yang ada anak lah, meletakkan KPI kita. Okey, contohnya Dr. Zailah minima dia PhD. Jadi dia punya anak dia patutnya minima ada PhD lah. Kalau mak dia ada master, so KPI anak dia sekurang-kurangnya pergi dekat master. Jadi dia merupakan cabaran bagi anak kita dan memberi stres lah pada anak kita supaya mengikut langkah kita bahawa bidang keilmuan ini sangat jauh dan sangat luas dan dia perlu achieve sesuatu yang sekurang-kurang macam ibu dia, sekurang-kurangnya macam bapa dia. Kalau anak saya nak tak nak, dia kena pergi kat situ lah. Dia dapat tak dapat tu nombor dua, tetapi dia ke arah itu, dia dah ada semangat ke arah itu. Maknanya kita sebagai mak bapak dah bagi semangat, oh maknanya ayah aku dah sampai PhD, so anak dia kena berusaha ke arah itu. Itu penting. Kalau tuan-tuan nak buat master lah, tu kita letakkan KPI. Okey, ini sekarang ibu dah dapat master, jadi minimal KPI ibu untuk anak-anak ibu adalah master. Jadi kita bagi dia semangat dan kita pun semangat sebab kita yang letakkan KPI. Okey, awal-awal ni letak KPI. Jadi nak tak nak kita kena habiskan lah. Kalau tak nanti anak kita pula cakap KPI ibu adalah tidak lulus. Kacau lah. Jadi nak tak nak kita akan pergi juga all out. Tapi kalau dah usaha masih tak berjaya, tak apalah, kita kena, hidup ni bukan perfect. Okey, kadang-kadang ada juga cabaran di sana sini yang menyebabkan kita tidak boleh berjaya. Kena terima hakikat itulah. Okey. Kemudian seterusnya, dengan ilmu ni yang paling penting tuan-tuan, kita dapat membantu orang lain untuk menjadi ahli akademik sekurang-kurangnya seperti kita. Sebab itulah saya walaupun jadi pengarah di Raja Melewah, saya masih menjadi supervisor. Sebab apa? Saya nak melahirkan ramai doktorat lagi. Yang 2 bulan lepas anak buah saya seorang dah dapat doktorat lah. Okey. Ni saya tengah baca lagi, hari ni tengah baca lagi untuk dia pergi viva. Okey, tengah proses edit sana sini lah. Jadi saya nak orang itu, sebenarnya kita ni dilihat sangat berjaya kalau kita boleh menghasilkan orang macam kita sekurang-kurangnya. Kalau kita menghasilkan diri kita aja, kita ada doktorat, kita aku ada doktor dan sebagainya, tapi kita tak pernah menghasilkan seorang doktor yang lain. Ni pandangan saya je lah, sikit peribadi kan. Pandangan saya rasa rugi sikit lah. Dengan keilmuan yang kita ada tu, kita tak boleh menghasilkan orang yang macam kita yang ada doktorat. Jadi satu cabaran lah. Satu cabaran yang ada doktorat, yang ada master, tak mestinya doktorat, yang ada master supaya dapat membimbing orang lain. Dia dalam bimbingan tuan-tuan, dia tak mestinya formal. Ada juga yang kita lakukan secara tidak formal. Tu okey lah juga sebenarnya kan. Yang penting kita ada niat untuk membantu orang lain. Okey, seterusnya, macam saya ada beritahu tadi yang awal-awal sekali, saya buka balik ni supaya saya nak ingatkan, sentiasa memberi peringatan bahawa tiada satu pemikiran dalam diri kita ni PhD untuk naik pangkat atau naik gaji. Itu jangan ada pemikiran lah. Okay? Sebab saya takut kalau tak naik pangkat, naik gaji, kita kecewa. Tetapi pemikiran kita adalah untuk meningkatkan darjah keilmuan kita untuk menuju fakulti kesempurnaan kendiri lah. Itu penting. Alright? So yang semua sekali, kalau buat PhD, buat master, jangan terlalu fokuskan perkara-perkara beginilah. Tetapi jangan risau. Dia akan datang dengan sendirinya. Okey, dia akan datang dengan sendirinya sebab ilmu tu mendapat keberkatan, rezeki itu akan datang bersama keilmuan yang berkat. Jangan risau. Alright, jangan risau. Last kali untuk soalan Dr. Zailah yang ni, pesan ayah sekali lagi, saya buka dengan pesan dan tutup dengan pesan. Nilai meninggalkan ilmu yang digunakan ke jalan kebaikan akan berkekalan hingga ke akhirat. So, kejarlah ilmu sebab ilmu itu akan bantu kita di alam
sana. Alright, itu sebagai sikit daripada saya supaya rakan-rakan kita yang tengah belajar tu, dia punya alignment, dia pemikiran dia fokus kepada keilmuan, memberi sumbangan kepada dunia dan akhirat. Alright, Dr. Zailah, terima kasih. Wow, saya pun terpegun dengarlah tuan. Tu dia kan. Tu dia ya. Saya nak pick up ni Donatus Justin kata dia. IPGKK. Kat mana ni? IPGKK. Kata dia, Master Education masih going on, belum habis lagi ni kata. Kepala sudah mau botak sudah ni kata dia. Okey, Donatus, IPG Ken agaknya ya, IPG Ken. Okey. Saya harap ya selepas ni tidak usah botak bah ya. Kita dah dengar daripada Dr. Mazlan tadi banyak ya tip-tips yang dibagikan. Memang saya pun mengikuti ya satu persatu. Bagi saya lah Dr. Mazlan, saya nak share juga. Saya rasa the most important thing is how you create, nak kekal semangat ni, the why tu kena besar lah. Bagi saya lah, saya tengok kalau macam saya selalu tanya lah kawan-kawan yang sama belajar ni kan, ataupun anak-anak murid kita yang sama belajar. Saya kata, kenapa you nak sambung belajar ni? Kadang-kadang orang tak boleh bagi jawapan yang kukuh. Macam juga kalau macam buat bisnes kan, kenapa you bisnes? Tak ada, saja-saja je kan. Dia macam tak kukuh. Itu kebanyakan bisnes pun gagal. Maknanya kalau kita tak ada jawapan yang kukuh on why we embark on this masters or PhD, maknanya susah kita nak timbulkan semangat dalam diri kita. Sebenarnya kalau apa pun yang kita really want, ya, InsyaAllah kita akan dapat capai. You boleh visualize dalam minda kita. Contoh ketika saya macam buat PhD tadi, saya memang saya nak sangat supaya my reason, the big why was I need that the title doctor untuk senang saya nak bagi ceramah dan meningkatkan saya punya self esteem. Jadi at least I have something knowledge. Dan ketika saya mohon pencarah cemerlang pula, ketika saya dapat pencarah cemerlang DG 52, dan tiba-tiba pencarah cemerlang tu hilang ketika saya naik 54 jadi pencarah kanan kan. Jadi pencarah cemerlang jadi pencarah kanan. Jadi saya macam alamak kan tak dapat dah. Bila saya pergi ceramah biasa ke sekolah, dipersilakan katanya Dr. Zailah, macam Tuan Dr. Mazlan senang. Dr. Mazlan pengarah IPG Raja Melewah. Macam saya pula dipersilakan Dr. Zailah. Macam lepas tu tak ada apa kan. Dulu saya pencarah cemerlang. Tiba-tiba di tempat saya tak ada dah pencarah cemerlang. Jadi bila saya interview dengan KPPM masa tu, Tan Sri Hib, dia tanya saya, kenapa nak pencarah cemerlang ni? Saya kata walau macam mana pun saya nak pencarah cemerlang ni sebab saya nak gelaran tu supaya bila orang jemput saya tu saya bersemangat. Dr. Zailah pencarah cemerlang. Jadi wah, macam saya pun rasa the motivation tu, the semangat yang tu lain macam ya. Itu bagi saya why yang saya sediakan ya. Jadi itu salah satulah mesti ada keinginan dan the why yang besar supaya kita sentiasa have the burning desire to finish the kita punya PhD. Saya pun difahamkan, saya tak tahulah sama ada peratus ni betul atau tidak sekarang. Ketika saya di IAB, saya ingat saya masa tu pengarah Dr. Ibrahim Bajunid, pengarah IAB, pernah menyebutkan, dia kata yang buat PhD ni nak masuk senang dia kata. Tapi nak keluar susah. Kan? Dia kata nak masuk yang keluar tu hanya 20% saja. Ini ketika itulah, saya tak tahu peratusan sekarang Dr. Mazlan ya. Itu yang for the next question ni, of course agaknya yang susah sangat, yang tak ramai yang keluar sebenarnya. Sebenarnya ramai juga kawan-kawan kita yang masuk tu kan, ramai, tapi yang keluar tu tak ramai. Jadi sebenarnya mungkin ada cabaran-cabaran yang mereka hadapi. So kalau boleh Dr. Mazlan, if you can highlight what are some of the main challenges, cabaran-cabaran ketika dalam pengajian pasca siswazah ni, how do they overcome this? Silakan Dr. Mazlan. Okey, sebenarnya memang besar. Mungkin betul ke data yang Dr. Zailah beritahu tadi. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, dia memang masih masuk ramai, mungkin tak seramai itu keluar. Ada kemungkinan tu besar lah, tapi nak data mungkin kita boleh buat pembacaan lah.
Okey, dan sebenarnya kalau orang yang dia pakar dalam keilmuan ini, masa nak buat PhD macam apa ni, mengarah IAB tadi, bagi talk masa saya buat apa ni, baru-baru masa kursus orientasi tu. Dia tanya saya lah. Saya terangkan saya buat, okey, awak siap kata dia. Dia boleh tahu saya boleh siap. Lepas tu ada kawan saya pula, okey, terang-terang, awak tak siap lagi ni. Baca lagi kata dia. So dia tahu, okey, dia tahu orang ni boleh siap dengan tak boleh siap. Itu keistimewaan lah. Dan saya pun, pada saya, apabila orang bercerita tentang research dia buat PhD, kalau jumpa saya, dia cerita sekian-sekian, saya tanya 5 soalan, dia tak dapat jawab, tak siap lagi dah ni. Jauh lagi ni saya cakap. Jauh lagi. Sebab itu yang pentingnya keilmuan, proses tu yang kita lalui tu. Okey, kita boleh tahu orang ni boleh siap ataupun tak boleh siap dengan izin Allah lah, berdasarkan jawapan-jawapan yang dia berilah. Itu yang penting sebenarnya. Proses itu yang membina kita boleh apa ni dalam bidang keilmuan ini, sama ada kita boleh bantu orang paras mana. Okey, tingkat mana berdasarkan kepada apa yang dia lakukan. Sebenarnya saya lihat cabaran yang paling utama sekali lah saya lihat setakat ini pandangan saya lah, adalah pemikiran tak rasional dalam diri. Kita susah nak pergi tu sebab sebenarnya punca dia adalah punca diri kita, dan yang nak ubah pun kita. Kena ingat, hidup ni kita kena lihat diri, jangan lihat orang lain. Lihat kebaikan orang lain boleh. Okey, kalau isu kita lihat dalam diri. Okey, tak habis sebab kita ada pemikiran yang tidak rasional dalam diri kita yang kita kena urus. Contohnya, ramai yang tak habis, tapi ni saya declare awal-awal lah, dia tidak berkaitan dengan siapa-siapa pun. Ini satu pandangan yang umum lah. Okay? Kadang-kadang orang akan cakap, bolehlah cakap, dah siap. Tapi kita dah siap lah kita berani cakap. Kalau tak siap, kita pun tak berani juga nak cakap kan. Tapi kita tahulah kita punya proses itu akan diizinkan untuk siap ataupun tidak kan. Tadi yang daripada Sabah tadi, jaga kesihatan elok-elok. Balik ke apa ni, daripada Ken kan. Jaga kesihatan elok-elok, fitkan diri balik kan. Jangan, saya terfikir ada satu peristiwa dulu. Saya ada pergi satu kolokvium. Okey, masa tu saya lihat ada beberapa panel lah. Masa tu saya dah ambil PhD, beberapa orang panel. Ada satu panel ni, dia buat PhD dekat overseas lah. Saya ingat 5 tahun dia buat dekat overseas lah. Dia bagi tips, sampai sekarang saya ingatlah tips dia. Tips yang saya rasa saya perlu patahkan. Bukan perlu ikut, perlu patahkan. Tips dia, kata dia kalau nak belajar ni, buat PhD ni, PhD atas sekali. Isteri jatuh nombor 2. Wah, saya dengar, oh gitu ke? Saya nampak ada isu kat situ. Okay, sekejap lagi saya bincang pasal isu meletakkan suami ke isteri ni jadi nombor 2. PhD dapat nombor 1. Itu nanti saya beritahu. Saya terangkan pemikiran tak rasional dulu. Okey, ramai yang gagal sebab dia menyalahkan orang lain, terutama supervisor, sebab sukar untuk menyiapkan PhD. Saya ramai saya jumpa, bila dia orang datang jumpa saya, minta apa ni? Minta nasihat. Ramai yang akan menyalahkan supervisor. Supervisor saya itu, ini, macam-macam lah. Tak bantu saya lah, apalah, macam-macam. Saya rasa itu adalah pemikiran tak rasional. Bila kita menyalahkan orang lain, bermakna kita banyak irrational belief banyak dalam diri kita. Okey, saya ada kongsi sikit. Supervisor saya masa dia jadi supervisor tu baru setahun dia jadi lecturer. Okey, baru setahun. Maknanya dalam apa ni, bagus sangatlah dia dah bimbing saya. Dan ikhlasnya supervisor saya adalah kalau ada part yang dia rasa dia apa ni, kita manusia bukan sempurna semua sekali kan. Ada yang tak ada kekuatan, dia akan beritahu saya kan. Nanti pergi jumpa doktor sana tu, Dr. Osman ke, Zadatun dan sebagainya. Try tanya dia, kata dia. Dapatkan input daripada dia gini-gini. Itu ikhlasnya supervisor saya. Dia tak akan berlakon-berlakon macam tahu tak. Dia kalau rasa macam perlu rujuk, dia akan rujuk. Bagusnya kalau saya tak rasional dulu, saya akan berfikir, apalah supervisor aku ni. Orang harapkan dia pula suruh jumpa orang lain. Tapi saya ambil benda tu suatu yang sangat positif. So saya jumpalah
saya sebut nama, orang ada hujung lagi. Dato', ada Osman, ada Pencen. So saya jumpa orang-orang ini. Jadi satu peringkat saya jumpa ramai orang. Bila ramai tok guru yang saya jumpa, dan alhamdulillah lah orang-orang ini bantu saya dalam banyak bahagian lah, banyak bahagian. Dan kalau kita ada pemikiran menyalahkan orang lain, supervisor kita ataupun orang-orang lain, maka kita punya cabaran sangat tinggi. Sebab supervisor kita tu tok guru kita tu. Okey, tok guru kita, jangan lupa tu. Bila menuntut ilmu kena hormat tok guru kita. Okey. Kalau part time, kadang-kadang saya ni buat umum aja. Bila kadang-kadang maknanya tak ada nunjuk siapa-siapa. Ada yang salahkan majikan sebab majikan tak faham. Okey, tolong kurangkan beban kerja, saya tengah belajar, macam-macam lah. Sedangkan kerja tu hakiki. Belajar tu dia buat part time. Kan? Tak faham ke majikan? So, benda-benda itu sebenarnya pemikiran rasional itu memberi impak pada dia. Okey, memberi impak kepada dia. Jadi, dia akan berfikir. Asyik berfikir nak salahkan majikan, nak salahkan supervisor, akhir sekali, tak siap lah. Sebab kita salahkan orang lain. Hidup ni kalau banyak salahkan orang lain, memang tak jadi apalah. Lebih baik kita betulkan diri kita. Dan yang ketiga, salahkan pasangan. Anak-anak ataupun orang signifikan. Tengah belajar-belajar, anak bising, marah anak, hilang keberkatan. Tengah belajar-belajar, isteri cakap, bang, pergi kedai, beli shampoo. Orang tengah buat PhD ni, tengah belajar ni, pergi kedai lah apa, tak faham ke? Habis keberkatan. Okey, bila habis keberkatan, tak gunalah. 3 jam duduk tu tak ada hasil lah sebenarnya. Sebab isteri kita akan rasa tak selesa. Bila tak selesa, tak adalah doa yang baik daripada isteri kita. Okey, so kena jagalah, kena jaga pasangan kita supaya dia memberi impak keberkatan dalam hidup kita. PhD kita tu bukan hakiki kita. Hakiki kita tu pasangan kita, kan? Itu kita punya hakiki. Jadi kena bezakan antara benda yang hakiki dengan yang part time kita ni. Alright. Seterusnya adalah tidak istiqamah lah dalam belajar. Setengahnya, terutama yang kadang yang buat full time ni, masa buat PhD tu cuti tu, mula dia nak create business. Bisnes itu, bisnes ini. Okay, kalau itulah niat dia, memang susah sikit lah. Proses jadi lambat sebab apa? Dia terpaksa bawa dua kenderaan, kiri dan kanan. Kadang-kadang kenderaan sini laju, kadang sini perlahan, main tarik-tarik, accident tengah jalan. So, benda ni menyebabkan biasanya proses tu lambat ataupun habis begitu sahaja. Sebab nak kejar banyak sangat dalam satu masa. Okey, cara atasi. Tadi dia punya sedikit-sedikit lah apa masalah yang wujud dari pemikiran tak rasional dalam diri menyalahkan orang lain. Cara atasi ni saya cadangkan lah. Kita rasionalkan diri. Okey, kalau ada masalah dengan supervisor, terima beliau seadanya. Pernah baca buku oleh Carl Rogers. Okey, penerimaan tanpa syarat. Carl Rogers cakap, kalau nak hidup kurang stres, terimalah orang lain tanpa syarat. Okey, sebab supervisor tu ada keunikan dia sendiri. Kita pun ada keunikan kita sendiri. Kita bawa satu cerita, pensyarah S ni. Kalau pensyarah S tengah tengok, dia tahulah S tu sambungannya apa. Pada peringkat mula-mula dia belajar, memang ada isu dengan supervisor. Okey, dan dia jumpa saya. Okey, so dia jumpa saya, so saya bimbing dia. Dan bagus dia pensyarah S ni, dia tahu dia ada isu supervisor tak berapa nak bantu dia. Tapi dia cari saya untuk bantu dia. Dia tak salahkan supervisor. Okey, dia tak salahkan supervisor. Dan dia buktikan pada supervisor bahawa dia bagus. Akhir sekali memang dia bagus dan dia on time lah. On time siapkan anak buah saya lah dekat Johor. Dia siapkan semua sekali dalam keadaan yang selesa. Walau peringkat awal ada isu dengan supervisor yang mungkin kurang berminat untuk bantu dia. Tapi dia tunjukkan yang positif. Okey, dia tunjuk yang positif, dia buat. Lama-lama supervisor, oh budak ni memang bagus sebenarnya. Lama-lama dia dapat siapkan tesis dia dalam masa yang ditetapkan. Alright. Dengan majikan kena jagalah sebab mengajar itu adalah hakiki. Kalau cikgu mengajar itu adalah hakiki. Kena faham tentang keberkatan kerja hakiki kita. Dan kita belajar ni dia darjah nombor 2. Alright, kita dibayar gaji untuk bekerja. Okey, belajar ni darjah nombor 2. Jadi kita kena faham.
Kita kena balance kan antara tugas kita yang hakiki ini dengan tugas yang kedua yang kita buat. Jangan sampai terabai tugas hakiki. Sebenarnya hidup ni, tuan-tuan, adalah mencari keberkatan. Kalau tak dapat laksana kerja hakiki yang dibayar gaji tu, maknanya keberkatan dekat situ ada isu nanti. Yang menyebabkan kita punya PhD ataupun master kita akan drag lah. Dan seterusnya, kena jagalah pasangan dan anak-anak kerana ini sumber keberkatan kita. Okay? Kalau orang tanya, antara suami dengan PhD, yang mana satu? Soalan yang pertama tadi kan. Dr. Zaila yang mana satu? Masa dulu. Tak apa saya jawab. Bahaya. Bahaya, soalan tu jawapan dia bahaya, saya beri jawapan dulu. Okay. So, kalau kita buat PhD dengan suami, kita kena letakkan suami nombor satu. Jangan letakkan PhD nombor satu. Sebab suami kita tu keberkatan kita. Okay, itu adalah tanggungjawab kita. Kalau isteri kita lah nombor satu. Okay. Jadi, siapa yang tengah buat, sama belajar, letakkan keutamaan di tempat yang betul. Sebenarnya, kalau kita buat macam tu, bila dapat keberkatan, proses tu akan dimudahkan Allah. Proses akan dimudahkan Allah sebab kita faham bahawa belum minanas tu kita faham dengan jelas. Seterusnya tak perlu banyak sangatlah capai cita-cita dalam satu masa. Siapkanlah PhD dengan baik, dengan tenang. Besok dah habis PhD, nak bisnes ke, nak apa ke, terpulang. Okay? Sebab ramai juga orang nasihatkan ahli akademik. Nak buat PhD ni jangan merubah dunia. Betul lah. Okay, buatlah ikut proses pembelajaran yang betul. Dah siap PhD, besok hasilkanlah sesuatu yang boleh memberi kesan, impak besar kepada negara ataupun dunia. Kalau siapa yang berimpian tinggi tak ada salah pun. Tapi siapkan PhD itu dengan betul. Dan last, cara atasi masalah ni, cara belajar sangat penting. Okay, pengalaman saya, lain orang, lain cara sebenarnya. Lain orang, lain cara. Tapi cara saya, kalau masa saya belajar dulu, subuh tu saya akan belajar. Sampai pukul 1, Zuhur, saya dah stop belajar. Okay, dah stop belajar sampai malam lah. Malam saya tidur, rehat. Tapi otak saya akan berfikir. Otak saya sentiasa berfikir untuk next day punya. Untuk pagi esok, apa aku nak buat otak berfikir, ada masalah berfikir. Sentiasa bergerak otak. Okey, tetapi masa study tu nanti itulah waktu pagi. Tapi kalau tuan-tuan, cikgu-cikgu dapat konsistenkan itu. Tak payah banyak cikgu-cikgu. Kalau cikgu konsisten lepas subuh tu, dapat 2 jam dulu kan. Mungkin yang kerja pergi kerja lah. Kalau yang full time tu boleh lah sampai tengah hari. Okey, yang mungkin yang kerja nak tak nak juga, balik kerja dia kena jalan lah juga. Okey, tu saya cakap, dia bergantung kepada situasi masing-masing. Okay. So kalau yang kerja nak tak nak petang ataupun malam dia terpaksa study lah. Tapi jangan, pada saya lah, jangan sampai lewat malam. Sebab dia nanti akan mengganggu kita punya kesihatan kita. Itu yang nanti kita cepat mudah menerima sakit. Nanti dia balik pada saranan saya, betulkan fizikal balik. Tu kena ambil berat lah. Alright. So itu Dr. Zaila, sikit-sikit lagi daripada saya lah. Masa begitu mencemburui ya. Oh, kan Dr. Mazlan ni this really memang very detail kalau saya mungkin boleh jawab a few question pada sini untuk mencepatkan lagi. Dia kata daripada Mike Jonathan, dia kata selamat petang Dr. Mazlan. Jika degree saya lain daripada master dan PhD, adakah ianya mempunyai kesan terhadap diri saya dalam dunia pendidikan? Boleh saya jawab ni tuan? Ya. Dr. Zaila dah jawab, saya dah jawab. Okey, Dr. Zaila dah jawab. Nanti saya jawab saja. Boleh. Carry on. Mike Jonathan ya. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun kan kalau kita degree. Macam saya physics ya, tapi second master saya adalah bidang curriculum and instructional. Dan PhD saya pula dalam bidang science education. Jadi tak ada masalah ya. Benda ni bukanlah jadi penghalang apa-apa. Tak ada isu pun ya. Dan saya nak mention juga Dr. Mazlan tadi cakap ya tentang banyak cabaran tadi. Saya sangat tertarik. I think I really agree. Okay, sebenarnya banyak tu punca daripada kita sendirilah. And then we can control. Just malam saya dah cakap 10% tu kan. You have no control. It's how you react to very important. Dan
Saya selalu juga memberitahu anak murid saya yang buat master dan PhD, saya kata beza PhD dengan degree ni senang je. Kalau macam kita degree, cikgu-cikgu di luar sana, muridnya ramai, cikgunya satu. Jadi kita belajar daripada yang satu tu. Kalau PhD ni, cikgunya 3-4 orang. Muridnya kita seorang, cikgu kita 3-4 orang. Tapi sebenarnya PhD ni tu ialah macam mana you nak convince these 4 people. Ada yang ni setuju, yang ni tak setuju pula. Macam mana you macam contoh you nak convince tu macam you jadi cikgu lah. How you convince all 4. Kan? So bukanlah bermaksud maknanya kita mesti nak expect pendapat ilmu daripada cikgu kita. Kan? Macam tadi dia bagi contoh penyelia supervisor Dr. Mazlan tu kan. Maknanya you have to mencari ilmu mungkin daripada orang-orang yang lain dan you convince kita punya, how you convince kita punya supervisor tu. Sometimes they also learn from us. Not necessarily kita belajar daripada supervisor kita. I think satu pengalaman yang menarik juga daripada Dr. Mazlan. Alright, kita dah hampir kat penghujung ni. Sebenarnya ada lagi beberapa soalan. I want to go straight to that. Now, I nak pengalaman you sebagai ketua ketua organisasi di IPG Kampus Raja Melaya sendiri. Kalau mungkin pengalaman, bagi pandangan tuan, okey, apakah faktor-faktor penyumbang yang menyebabkan pensyarah-pensyarah ataupun guru-guru yang sedang bekerja ini kadang-kadang akhirnya dia macam kecundang, akhirnya hilang punca. Apa yang sebenarnya berlaku? Silakan Dr. Mazlan. Okey, Dr. Zaila, ni sangat penting lah untuk siapa-siapa dah pasang niat nak belajar ni. Okey, yang pertama sekali, cukup ilmu tak nak buat PhD. Okey, ada orang kadang-kadang dia daftar PhD tu ikut kawan-kawan. Kawan dia daftar PhD, okey, kita rombongan ramai-ramai pergi daftar PhD dekat universiti sekian-sekian. So sebenarnya dia tak ready pun. Dia tak ready untuk buat PhD. Sebab bila ramai-ramai kawan-kawan ajak, dia pergi daftar PhD. Itu yang kadang kecundang di tengah jalan. Sebab dia tak cukup ilmu untuk buat PhD tu saja tak cukup. Tapi ilmu mengikut kawan-kawan untuk buat PhD. Tu kena siapa yang tengah terfikir, oh kawan aku buat, aku nak buat. Kalau itu aja kita punya ada dalam diri kita, tunggu dulu. Okey, tunggu dulu. Okey. Persedia awal tu tak ada. Okey. Sebenarnya pengalaman saya, sebab tu rezeki daripada Allah, saya habis cepat. Sebab apa? Masa saya buat PhD tu, saya sebenarnya dah 30% dah sebenarnya. 30% saya punya proposal tu, saya dah buat. Dah 30%. Basic dia semua dah ada. Dan saya dah jumpa orang pakar itu. Masa tu pakar modul Prof Jamaluddin UPM, saya sebut sebab tu guru-guru saya kan. Okey, Prof Jamaluddin sebenarnya dah duduk bincang dengan saya pun. Saya dah duduk dengan dia, okey lah, kau buat ni. So sebenarnya masa saya register tu saya dah bersedia. Okey, 30% saya dah bersedia. Okey, dan sebab saya dah jumpa orang yang pakar dalam bidang. Sebab tu siapa yang nak buat PhD ni, tolong cari pakar bidang. Supaya dia boleh bagi kita panduan yang elok dan kita daftar. Maknanya kita daftar dengan persediaan yang lengkap. Ramai orang daftar, lepas tu cari tajuk. Kita dah siap belum? Aku dah setahun ni cari tajuk. Memang tak jumpa lah cari tajuk macam ni. Setahun cari tajuk. Okay? Sebab apa? Dia cari tajuk. Itu masalah dia. Okay? Sebab dia tak bersedia betul-betul. Bagi yang kewangan banyak, okey lah mungkin. Tapi siapa yang kewangan tak berapa kuat, dia akan bayar yuran tanpa dapat menyiapkan dia punya PhD dia lah. Kemudian itulah kadang-kadang kalau kita buat kerja dunia ni, kita jangan terlalu mengejar duniawi jugalah sebenarnya. Alright? Jangan terlalu mengejar duniawi jugalah, supaya kita kena pergi ke arah mencari keberkatan hidup lah. Ada juga sebenarnya kadang-kadang pengalaman saya, orang yang tak habis ni sebenarnya leka dengan keseronokan bekerja dan mengabaikan keseronokan belajar. Sebab dia kerja, baguslah seronok bekerja, tapi dia terleka bahawa dia pun tengah belajar. Jadi kita kena balance kan. Kerja tu seronok, belajar tu pun seronok. Baru kita boleh pergi dua-dua. Kalau kita tinggalkan salah satu nanti, sebab kerja tu hakiki. Okay, kalau kita tinggal pun tak boleh, belajar pun kita ada achieve something. Kita nak pergi
matlamat yang tertentu untuk keilmuan. Jadi kena pergi dengan keseronokan yang sama. Tapi kalau belajar ni satu penyiasaan, dia akan jadikan kita tak seronok untuk belajar. Sebab tu mencari ini adalah seronok. Siapa yang rasa nak seronok, kita lah akan seronokkan diri kita. Kemudian orang yang kadang-kadang yang tersangkut ni tak dapat cari mentor bidang yang sesuai untuk diri dia. Sebab orang yang pakai bidang ni dia faham. Kalau orang modul, orang modul dia akan faham bagaimana nak cari kesahan modul, dia faham nak cari kepercayaan modul, dia faham untuk kepesanan modul, dia faham bagaimana modul itu dibina. Jadi track dia tu, itulah track dia. Dan akan menggunakan design eksperimental ataupun kuasi eksperimental. So benda-benda macam ni semua sekali ni, masa kita nak buat PhD, ramai orang tak pergi kepada pakar bidang yang faham tentang track untuk sesuatu bidang. Jadi cara dia adalah sebelum daftar tu, carilah pakar-pakar bidang supaya kita tak tersekat di tengah jalan. Okey. Kemudian masa dah suntuk ni. Kemudian nak tak nak masa belajar ni mesti membaca lah. Kalau hari ni tak minat membaca, jangan daftar dululah. Sebab ramai supervisor, dulu masa saya belajar, kadang-kadang saya terfikir juga. Ramai supervisor cakap, 6 bulan ni setahun baca dululah. Rupanya di khemah dia, memang dia suruh baca. Kalau tak ada ilmu, nak buat design pun tak boleh. Okey? Kita akan rasa terfikir tajuk sampai 3 tahun tajuk aja. Nak tak nak kita mesti baca. Okey, walaupun itu yang diberitahu oleh supervisor dan ramai student cakap, baca je letih lah. Tapi nak tak nak kena baca. So, baca tu akan membina keilmuan lah. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya yang lalu pun, saya 3 kali tukar tajuk sebenarnya dalam tempoh 2 tahun lebih tu. 3 tahun sampai Viva tukar tajuk. Dia cadangkan tajuk. Tapi tak ada isu pun sebab fokus tetap yang samalah. So mulai hari ini siapa yang nak sambung belajar tu, saya cadangkan cari pakar bidang, desainkan dulu, cari tesis. Cari tesis kurang-kurangnya 3 tesis yang fokus yang sama supaya kita tak lagi track. Sebenarnya kajian dekat dunia ni prinsip dia lebih kurang je. Rule of thumb dia sama je sebenarnya. So cari tesis yang berdasarkan fokus kita. So kita fokus pada 3 ke beberapa tesis yang sesuai supaya kita tak lari daripada track untuk kita buat tesis kita. Dan yang paling penting last sekali, supaya kita tak sesat di tengah jalan, milestone sangat penting lah. Okey, milestone sangat penting sebab milestone tu akan memberi stress pada kita. Sebab dalam milestone tu dia akan beritahu tarikh bila siap, tarikh balik siap, bab 1, chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai bila. So kita target 3 tahun, disiplin tinggi, bagi stress dekat diri sendiri supaya kalau contoh 1 bulan siapkan objektif dan soalan, 1 bulan mesti siapkan apa terjadi pun. Sebab itu ada milestone kita, itu KPI yang kita tetapkan. Kalau kita dapat itu, cantik lah. Kita punya panduan untuk belajar tu cantik dan kita akan dapat siap mengikut garis masa yang ditetapkan. Tinggal yang pelik kadang-kadang kita belajar tak ada milestone. Itu yang sekejap pergi chapter 1, chapter 2, chapter 3 sebab tak ada milestone. Kita hilang fokus untuk buat kerja PhD kita secara sistematik. Alright, betul Zaila? Okay, alright. Mungkin kita nak layan jugalah viewers kita, Dr. Mazlan. Tolong jawab ni daripada Abdul Aziz Abdullah, katanya hajat nak sambung PhD tapi umur dah masuk 55 ni, rasanya tak sempat. Silakan Dr. Mazlan. Okey, umur 55 lebih kurang saya mula lagi lah. 55. Sebenarnya 55 tu sempat sangat. Saya sebenarnya di Johor dulu ada 2 orang yang dah pencen buat PhD. Tuan Haji Arif dengan Cik Ciu ni. Dua-dua ni dah pencen. Saya sebut nama lah sebab dua-dua ni orang baik-baik kan. Tuan Haji Arif jadi anak murid saya. Dah pencen. Saya ngajar masa tu kat OUM. Dia jadi student saya. Dia buat EDD masa tu. So dah pencen. Jadi nampak tak? Sebenarnya Mr. Ciu ni lagi best. Dah pencen lama buat PhD. Jumpa saya tiap kali tahun baru Cina. Dia akan bawa, dia bukan rasuah. Tapi dia menghargai kawan-kawan dia. Sebab kawan. Cina dia akan bawa 5. Tahun ni tak adalah. Okay, sebab dia pindah ke Seremban. Kan dia akan bawa sebab apa?
Dia menghargai saya lah sebagai orang yang bimbing dia untuk buat modul. Dia dah pencen dah. Okey, dah pencen tak ada isu pun. Jadi Sebab dia apa maknanya niat tadi. 55 tu masih Niat muda lagi lah kan? boleh sangat ini rakam. Saya ingat saya Tuan, dulu masa pengarah IAB Dr. Ishak Sen, tak silap saya. Dia pun masa lepas dia pencen baru dia start PhD. Saya ingat lagi masa tu. So 55 ni muda sangat lah kan. Orang kata menuntut ilmu ni sepanjang hayat kan. Satu journey yang sangat sangat yang satu experience ya, proses yang sangat cabar dan yang kita akan lalui dengan kita akan create history ya. Sangat menarik lah. Alright, mungkin masa begitu mencapai 1 jam. Kalau boleh ya. Sekejap. Saya nak sambung sikit je tadi. Sebab saya tertarik dengan umur 55 tu tadi. Okey. Saya tertarik dengan umur 55. Saya dulu ada satu kes. Saya kan banyak buat khusus tentang stres. Ada pegawai kanan kerajaan lah. Anak dah besar, semua sekali lah. Jadi dia punya level stres dia sangat rendah. Sangat rendah sebab apa? Rumah, harta semua dah ada. Tapi dia rasa hidup dia kosong. Sebab apa? Dia tak ada stres langsung. Jadi sama dengan kita, mungkin umur 55 tahun. Anak dah besar. Yang ada kita dengan rumah. Duduk 2 orang. Kereta, rumah semua dah ada. Hidup dah senang. Sebenarnya kita stres. Stres sebab tak ada aktiviti. Okay? Kurang aktiviti sebab hidup dah senang sangat. Jadi stres, hidup senang sangat. Jadi cara mudah pergilah daftar tuan yang umur 55 tak apa tadi. Daftar dekat mana universiti. So insyaAllah dapat stres, hidup gembira balik. Okey, hidup akan gembira balik. Ada stres pun bahaya. Okay. Ada stres pun bahaya. Okey Dr. Mazlan, because masa begitu mencemburui kita, mungkin last words from you. Mungkin di luar sana ramai yang masih blur lah, tajuk lah, tak mantap lagi lah. What is your advice? Mungkin your last word and kalau boleh terus rumus your presentation today. Alright, jangan sibuk cari tajuk lah. Jangan sibuk cari tajuk, nanti tak habis cari tajuk 3 tahun. Jadi cari fokus kajian aja. Okey, cari fokus kajian, baca lagi sebanyak mungkin dan jangan lupalah orang yang boleh siap PhD dengan cepat ni, berdasarkan pengalaman saya, orang yang menjaga hubungan antara manusia. Itu penting. Kalau baca buku tentang transactional analysis oleh Dr. Eric Berne, yang paling penting, antara elemen paling penting adalah menjaga hubungan sesama manusia. Jadi siapa yang PhD tu pastikan diri boleh menjaga hubungan antara satu sama lain. Kita pastikan kita boleh jaga hubungan dengan majikan kita, dengan orang rumah kita, nanti dengan supervisor. So belajar bukan belajar buat PhD, belajar dulu membina hubungan antara manusia supaya mendapat keberkatan dalam kehidupan. Baru boleh sambung buat PhD. Itu pandangan pribadi daripada saya. Okey, Dr. Zailah, terima kasih. Alright. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih. Thank you so much kepada semua viewers di Melewa Channel. Jangan lupa tolong like dan subscribe Melewa Channel. Dan ucapkan juga ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah IPG Kampus Raja Melewa, Dr. Mazlan bin Aris, kerana sudi berkongsi pengalaman beliau dalam journey PhD beliau. Dan mungkin ramai di luar sana yang memberi kata-kata yang positif dan mungkin lepas ini mungkinlah kita akan memujuk lagi Tuan Pengarah ini, mungkin cerita tentang modul development tu pula insyaAllah. Okey, jadi saya juga ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada rakan-rakan di Melewa Channel kerana telah menganjurkan ini, rakan-rakan di Prospen. Dan kalau boleh kita sebagai warga pendidik ini, sama ada kita menyampaikan ilmu ataupun belajar, tapi kita buat something to do with ilmu lah. Sama ada belajar, menyampaikan ilmu ke, menuntut ilmu ke, membantu orang mendapat ilmu ke, asalkan kita berada. Sebab ini adalah dikatakan yang akan bantu kita nanti insyaAllah lah. Saya nak akhiri dengan satu hadis juga oleh riwayat Tabrani, katanya, belajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarmu, katanya. Dan daripada Imam Syafi'i,
belajarlah kerana tidak ada yang terlahir dalam keadaan berilmu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, yang kongsikan hari ini diterima oleh Allah sebagai ibadah kita, dan saya nak ucapkan thank you kepada semua sekali lagi, dan insya-Allah kita akan jumpa di lain siaran daripada Melewa Channel. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till we meet again. Thank you to all viewers Melewa Channel. Jangan lupa subscribe.